Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Afif bin Zulkifli, nombor matrik 251570 daripada Pusat UUM Sintok akan menerangkan mengenai cabaran dalam sektor pertanian bagi subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Sektor pertanian merupakan salah satu sumber terpenting bagi ekonomi di Malaysia. Sektor pertanian menjadi juru ukur bagi negara-negara membangun dan negara-negara maju. Antara cabaran dan halangan yang terlibat dalam sektor pertanian adalah cabaran pulangan berkurangan, cabaran teknologi, cabaran tenaga buruh, cabaran bencana alam dan iklim. Akibat daripada cabaran dan halangan ini, kita dapat melihat implikasinya kepada sektor pertanian. Bagi cabaran pulangan berkurangan, terdapat dua masalah di bawah cabaran pulangan berkurangan ini, tanah dan peranan kerajaan. Bagi tanah, pemilihan tanah perlu bersesuaian dengan projek pertanian. Kesilapan pemilihan tanah akan menyebabkan keluaran hasil yang tidak maksimal atau tidak berkualiti. Petani baharu banyak yang bersikap sambil lewa dan mengabaikan kepentingan nutrisi tanah. Contohnya, tanah gambut yang ditanam sayuran tidak akan menghasilkan tanaman yang optimum berbanding tanaman kelapa sawit dan getah. Bagi peranan kerajaan pula, petani baharu memerlukan bantuan dan sokongan daripada kerajaan dari segi maklumat serta peruntukan. Terdapat jurang perbezaan antara petani moden dan petani desa. Peranan kerajaan diperlukan untuk mengecilkan jurang tersebut. Cabaran yang kedua adalah cabaran teknologi. Penggunaan teknologi mampu mengubah cara pengurusan dan cara kerja di dalam sektor pertanian. Terdapat tiga masalah di bawah cabaran teknologi, iaitu jurang penggunaan teknologi, kos penggunaan teknologi yang tinggi dan penerimaan teknologi di kalangan petani. Yang pertama, jurang penggunaan teknologi. Masalah banyak timbul di kawasan-kawasan luar bandar apabila mereka kekurangan akses kepada internet dan kurang terdedah dengan teknologi yang baru. Petani-petani desa banyak ketinggalan dan perlu bekerja lebih tenaga untuk berlawan dengan petani di bandar yang sentiasa mendapat maklumat baru. Yang kedua adalah kos penggunaan teknologi yang tinggi. Modal menjadi punca utama kebanyakan petani tidak dapat memaksimalkan pertanian mereka. Contohnya, penggunaan drone dan jentera dapat memudahkan kerja, tetapi kos sewaan atau pembelian amatlah tinggi, terutamanya kepada petani desa. Kerajaan boleh memberi peruntukan subsidi kepada petani untuk membeli jentera. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam kalangan petani. Masih banyak petani yang tidak sedar akan kepentingan teknologi. Contohnya, sesetengah petani merasakan penggunaan jentera menyusahkan berbanding bekerja secara tradisional. Masalah gegaran bunyi bising juga menjadi isu dari kawasan sekeliling. Cabaran yang ketiga adalah cabaran tenaga buruh. Masalah utama yang sering berlaku ialah pengetahuan pertanian yang rendah dalam kalangan buruh asing. Perlambakan pengambilan buruh asing juga menjadikan banyak tenaga buruh asing mula diambil kerja di sektor pertanian. Namun begitu, kebanyakan mereka kurang ilmu pengetahuan mengenai penjagaan tanaman. Masalah komunikasi bahasa juga merupakan salah satu punca kurangnya ilmu pengetahuan. Pengusaha mempunyai masalah untuk berkomunikasi dan menyampaikan ilmu mengenai cara pertanian dilakukan. Cabaran yang keempat adalah cabaran bencana alam dan iklim. Perubahan iklim dan cuaca telah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di Malaysia. Sektor pertanian di Malaysia terpaksa berdepan dengan masalah banjir dan kemarau. Masalah kemarau selalunya melibatkan petani yang berada di luar kawasan mada akibat daripada sistem pengaliran yang tidak kukuh. Manakala, masalah banjir selalunya memberi impak yang lebih besar kerana kebanyakan tanaman musnah sepenuhnya akibat daripada ribut dan laluan air banjir. Ini merupakan
implikasi daripada keempat-empat cabaran ini. Cabaran pulangan berkurangan. Tanaman rosak akibat salah pilihan tanah. Tanaman kurang nutrisi dan kualiti serta mengalami kerugian. Bagi cabaran tenaga buruh, hasil tanaman kurang kerana buruh asing tidak pandai menggunakan jentera. Risiko kesilapan tinggi akibat salah faham dalam komunikasi. Bagi cabaran teknologi, berlakunya kemunduran bagi petani desa dan jurang yang tinggi. Hasil tanaman tidak maksima tetapi tenaga yang diperlukan tinggi. Bagi cabaran bencana alam dan iklim, kos kerosakan tinggi akibat banjir dan kemarau. Ada petani yang mengalami 100% kerosakan tanaman. Akhir sekali, secara kesimpulannya, sesetengah cabaran ini mempunyai jalan penyelesaian atau cara untuk mengurangkannya. Namun, ada beberapa cabaran yang sukar untuk petani mengelak. Contohnya, cabaran bencana alam dan iklim yang tidak menentu. Kerjasama di antara pihak petani dan kerajaan harus diperkuatkan. Kerjasama ini boleh mengurangkan risiko cabaran-cabaran ini terus wujud di dalam sektor pertanian. Kerajaan boleh menyumbangkan bimbingan dari segi maklumat dan peruntukan. Petani juga perlu lebih terbuka untuk menerima perubahan untuk kemajuan mereka sendiri. Sekian, terima kasih.